Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina bid-darain amin. وكل من قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو الموقف زكي والمرسل مجرها وقل غريب ما روى وكل ما يتصل بحال إسناده منقطع أو صالح والمعضل جدوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والmu'dal as-saqitu minhu ithnan. Mu'dal itu adalah yang gugur padanya dua rawi. Tam. Wal mu'dal bi sighati ismil maf'ul. Lughatan ma'khudh min qawlihim a'dalahu fulan idza a'yahu amruh. Jadi makna diambil mu'dal di sini karena lemah. سمي الحديث بذلك لأن المحدث الذي حدث به كأنه أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه. Dia melemahkan, disebabkan karena dia melemahkan hadis tersebut, muhaddis tadi meriwayatkan dengan jadi lemah, maka pada ketika tersebut tidak memberi manfaat dengan orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Itu dipanggil a'dalah. A'ya. Wastilahan al-hadithu as-saqitu minhu ay min sanadihi ithnani fasa'idan. Dari segi istilah para muhaddithin, maksud mu'dal adalah hadis yang mana saqit minhu ay min sanadihi ithnan. Jadi maknanya mu'dal ini berkait dengan al-isnad. Jadi kalau sebut mu'dal ni berkait dengan isnad, tidak berkait dengan matan. Jadi yang gugur daripada sanad tersebut dua orang, fasa'ida, dan lebih, min ayyi mawdi'in. Jadi kalau gugur satu dipanggil apa? Gugur satu dipanggil munqati'. Nah, kalau mu'dal gugur dua dan lebih daripada dua, tiga, empat, lima, walaupun pada tempat yang berbagai. Tamam. Ka'an saqata as-sahabiyyu wat-tabi'i atau at-tabi'i wa tabi'u atau ithnani qablahuma. Seperti contohnya gugur sahabat dan juga tabi'i, ataupun tabi'i dengan tabi'i, ataupun dua orang sebelum tabi'i dan juga tabi', lakin bi syarti tawali saqitain, dengan syarat tawali. Jadi dua dan tiga tadi dan lebih tadi mesti lebih daripada dua dan mesti dua dan ke atas dalam keadaan berturut-turut. Jadi kalau gugur di sini satu, kemudian qala haddatsana fulan, gugur, kemudian sebut lagi fulan gugur lagi satu, maka ini dipanggil apa? Walaupun satu dua, sebabkan karena tidak tawali, tidak berlaku berturut-turut, maka dipanggil munqati'. Karena ini satu. Di munqati' mu'dal mesti dua dan kemudian ataupun lebih berturut-turut. Amma idza saqata wahidun baina rajulain. Tapi kalau gugur seorang di antara dua rawi, thumma saqata min mawdi'in akhar min al-isnadi wahidun akhar. Jadi kalau gugur satu lagi di tempat yang lain pula, di satu, dan gugur satu tempat lain satu lagi, fahuwa munqati'un fi mawdi'ain. Maka dia dikira hadis yang munqati' pada dua tempat. Mithalul mu'dal ma rawahu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala fil Muwatta' annahu qala balaghani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu al-haditha فإن مالكا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
fa'arafna bidzalika suqut itsnain. Tamam? Jadi kerana Imam Malik luar daripada Muwatta menyambung hadis, sebab itu balaghah al-Imam Malik juga mausul. Cuma ni contoh saja. Mu'dal nau' min at-tad'if. Nau' min ad-dha'f al-hadis. Tapi di sini nak bagi contoh saja. Jadi contohnya dalam Muwatta Imam Malik, bila Imam Malik sebut balaghah ni, para ulama bincang balaghah al-Imam Malik, dia bersambung. Dan bila dirujuk pada luar daripada kitab Imam Malik, lain daripada Muwatta, jadi Imam Malik menyambung dengan Muhammad ibn Ajlan daripada abihi, yani Ajlan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka kita ketahui di sini bahawa Al-Imam Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada dua orang dan gugur dua orang daripada rawi tersebut di dalam Muwatta Al-Imam Malik. Wa hukmuhu annahu min aqsami ad-dha'if. Jadi hukumnya termasuk di dalam hadis yang dhaif. Baik. Jadi itu mu'dhal. Baik. Wama ata mudallasan naw'ani. Wama ay wal hadithu alladhi ata hala kaunihi mudallasan bifathil lamil musyaddadah naw'ani. Baik, sekarang masuk perbincangan berkenaan dengan mudallas. Apa pula hadis mudallas? Baik. Jadi mudallas, kata al-Imam, wa ma ata mudallasan naw'ani. Jadi mudallas ada dua jenis. Wa huwa lughatan ma'khudhun min ad-dalas bitahrik. Ini dalas, bukan dals. Wa huwa ikhtilatu adh-dhalami bin nur. Makna dalas bercampur gelap dengan cahaya. Ataupun bercampur cahaya dengan gelap. Boleh? Summiya al-hadithu bidzalik lishtirakihi ma fil khafa. Jadi dinamakan hadis tersebut dengan mudallas. Kenapa? Karena lishtirakihi ma fil khafa. Baik. Lishtirakihi ma kembali kepada mana ni? Naw'an. Karena kedua-dua hadis tersebut ishtirak mereka pada khafa. Jadi tidak diketahui tentang kedudukan rawi hadis tersebut. Boleh? Sebab dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadlis, ada yang pertama disebut sebagai tadlis asy-syuyukh, yang kedua tadlisu al-wasf, ataupun disebut juga sebagai tadlis as-sifah, mentadliskan sifat guru tersebut. Ada banyak lagi nau' tadlis, cuma di sini sekadar untuk mubtadi, cukup untuk kita tahu tentang nau' tadlis itu saja sudah mencukupi. Nanti masuk dalam kitab yang lebih besar daripada ini, macam Muqaddimah Ibn Salah, nanti akan dibincang lebih panjang lagi. Pokoknya kita pernah dengar tadlis tu apa dia. Baik, an-naw'ul awal tadlisul isnad. Apa tadlisul isnad? Wa huwa an yusqita ar-rawi isma shaykhah, isma shaykhi, wa yartaqi ila shaykhi shaykhi aw man fawqahu mimman huwa mu'asirun lidhalika ar-rawi, fayusnidu dhalika ilayhi bilafdhin la yaqtadi ittisalan li'alla yakuna kadhiban kaqawlihi an fulan. Wa ila hadha ashara biqawlihi al-awwalu isqati lish-shaykhi, al-awwalu al-isqatu lish-shaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an. Yang pertama dipanggil tadlis isnad. Dia apa tadlisul isnad? Wa huwa an yusqita ar-rawi. Rawi tadi menggugurkan isma syaikhi, nama gurunya. Wa yartaqi ila syaikhi syaikhi. Dan dia terus ambil daripada guru kepada gurunya. Jadi dia gugurkan guru dia, ambil terus dengan guru kepada gurunya. Karena apa? Karena mungkin asarah, karena mungkin mereka pernah bersama sezaman. Cuma dia banyak ambil dengan gurunya, dan gurunya ni ambil dengan gurunya. Disebabkan kerana dia sempat bertemu dengan guru kepada gurunya, maka dia buat tadlis pada waktu tersebut, seolah-olah dia meriwayatkan daripada guru kepada gurunya. Tapi dia tak guna dengan lafaz haddatsana. Kalau guna lafaz haddatsana tu jadi kadzib. Jadi mengelakkan daripada dituduh kazzab,
maka hadis tadi nanti akan jadi terus jatuh kedudukannya, walaupun tadlis juga nau' minal hilah, kadzib juga lebih kurang seakan-akan. Maka dia letakkan dengan lafaz ta'rid, gunaan. Dia guna an, dia guna gitu. Dia tak guna dengan lafaz haddatsana. Tamam? Au man fawqahu mimman huwa mu'asirun li dzalika ar-rawi. Syarat dia meriwayatkan dengan orang yang mu'asarah dengan dia, yang sempat sezaman dengan dia. Tamam? Fayusnid, ini banyak berlaku. Sekarang kalau kata zaman sekarang, kalau berlaku, kalau masih lagi dikira dengan sanad hadis, maka habis semua tadlis. Semua orang nak mengaku kata ini gurunya dan nah, dia jumpa 2 kali ya. Qala syaikhuna. Seakan duduk macam 20 tahun dengan guru tersebut. Ada yang baru jumpa 2 kali. Tidak. Ada syuhrah. Dan suka dengan nama. Sonok kata ini saya bersambung dengan beliau. Sekian. Ingat guru dia tu. Baca balik yang saya tulis dalam Facebook tu, kenaan dengan apa yang berlaku kepada As-Sarifi dengan guru beliau, sehingga ditarik balik daripada dadanya hikmah, sehingga tak tahu apa selepas tu. Yang pada mulanya zahir karamah daripada tangannya, dengan pelbagai karamah, tapi disebabkan kerana biadab dengan gurunya hadir nak bertemu dengan dia pun dia tak mau datang, disebabkan kerana dah beramai pengikut. Maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala tarik daripada dadanya hikmah. Tarik hikmah, dia lagi sambung pula dengan guru kepada gurunya. Dia ambil dengan gurunya, tapi akhirnya dia sambung terus dengan guru kepada gurunya. Dan kemudian dia nisbahkan dirinya kepada gurunya. Jadi dia maksudnya apa dia? Satu tabaqah dengan gurunya, yang dia telah ambil manfaat dan khidmat dengan guru tadi punya lama, puluhan tahun berkhidmat dengan guru tersebut. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berkhidmat dengan siapa? Syekh Ahmad Asy-Syawi, Sidi Asy-Syawi radhiyallahu anhu, qutub. Tapi disebabkan kerana Sidi Asy-Syawi masih ada gurunya, maka Sarifi terus ambil dengan guru kepada Al-Imam Asy-Syawi. Sebabkan kerana itu dia tidak mau nisbah dirinya kepada gurunya tersebut. Dan gurunya datang melawat, dia tak mau datang untuk melawat, tapi dia buat jamuan makan. Maka kata guru yang telah berasa hati dengan muridnya tadi, bangun, kita tak akan makan makanan dia ini. Kami datang hanya untuk mengambil amanah yang kami tinggal kepada beliau. Nak ambil amanah tu balik saja. Maka seketika tu juga, kata ulama, dilihat seakan-akan keluar cahaya daripada dada Sarifi, dan terus beliau tidak tahu apa selepas tu. Ditarik terus oleh Al-Imam Syawi. Dia jaga. Murkanya masyayikh ini berat. Murkanya syuyukh dengan kita ni berat. Lepas tu jaga jangan sampai kita dimurkai. Baik. Itu dalam janib tarbiyah lah. Dalam janib tahdis pun sama juga. Berlaku perkara ni, tadlis. Itu antara kelebihan orang perempuan dalam meriwayatkan hadis. Ini tidak ada mudallis di kalangan wanita. Kata Syekh Nuruddin Aitr hafizahullah, kata beliau, Al-Imam Az-Zahabi meriwayatkan kisah yang gharibah. Kerana perawi wanita tidak ada seorang pun yang mudallis. Tetapi ramai di kalangan perawi, hatta kibar pun ada yang tadlis. Tapi golongan wanita tidak ada yang mudallis kalau jadi perawi hadis. Kalau hebatlah orang perempuan. Abang atas siapa punya amanah sampai macam tu sekali. Baik. Wa ila hadha, jadi sebab tu sebut sini, fayusnidu dhalika ilaihi, yani ila syaikhi aw man fawqah bilafdhin la yaqtadi ittisalah. Dia tak guna lafaz yang menunjukkan ittisal, li'alla yakuna kadhiba. Karena kalau dia guna lafaz ittisal, haddatsana, sami'tu, maka dia akan jadi kadhib. Dia akan jadi penipu. Ka qawlihi an fulan wa ila hadha, maka disebut dengan an fulan. Wa ila hadha asyara biqawlihi al-awwalul isqatu lisyaiqi alladhi haddathahu likawnihi saghiran aw dha'ifan walau 'inda ghairihi faqat. Tamam? Jadi apa ni, yang pertama, apa contoh kepada tadlis? Jadi isqatu syaikh, dia menggugurkan gurunya. Dan dia menggugurkan guru daripada rawi tersebut, sama ada kerana guru tadi dhaif. Jadi dia tak mau sanad dia tadi jadi masalah, maka dia pun sambung terus dengan guru kepada gurunya mungkin thiqah. Maka dia guna lafaz an, ya khair.
Tapi bila cek balik, dah rupanya dia tak ambil terus dengan syekh-syekhi. Rupanya tu dia ambil dengan gurunya, tapi gurunya dhaif. Baru tahu rupanya sanad ini berlaku tadlis, isqatus syekh. Ataupun guru jadi muda, dia tua pergi ambil dengan orang muda. Lepas tu dia rasa macam lekeh kot nak sambung dengan orang muda ni, maka dia sambung dengan hak tua sikit ataupun yang lebih masyhur daripada tu. Ni orang muda. Ataupun ni yang kurang masyhur, dia sambung dengan hak masyhur. Nah, ala hasabi dhanni. Dia dhan kata tu yang masyhur, maka dia pun sambung dengan hak masyhur tadi, tapi dia guna dengan lafaz ta'rid. Jadi au dha'ifan walau 'inda ghairihi faqat. Jadi dhaif walaupun di sisi orang lain, tak sisi dia, tapi dhaif di sisi orang lain pun dia gugurkan juga. Wa an yanqula amman ay an syekhi. Kadang-kadang ada rawi yang mana dia riwayatkan daripada guru dan dia tak anggap guru tadi dhaif. Lepas tu dalam masalah tadhaif kan rijal dan sebagainya, itu pun masih lagi nau ijtihad. Karena ada rawi yang kata dia ni dhaif, ada yang kata tidak dhaif. Kecuali kalau ijma' semua kata dia memang dhaif. Kalau semua perawi sepakat, rijal jarah wa ta'dil kata dia ni memang dhaif. Tapi kalau tidak ada, sebahagian kata dhaif, sebahagian kata tidak. Jadi orang yang murid dengan beliau tadi lebih mengetahui tentang guru dia. Lepas tu bila ada orang komplain dalam Sahih Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh rajul yang dhaif, dan Imam Bukhari riwayatkan hadis itu, Imam Bukhari lebih kenal guru dia. Dan Imam Bukhari sendiri letak syarat yang berat untuk ambil daripada siapa yang dia nak ambil. Maka kerana itu para ulama mendahulukan Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari bukan hanya mujarrad riwayah, tapi dia juga adalah ashabul jarh wa ta'dil. Dia juga ahli kritik, dan dia sendiri tahu tentang apa ni, orang panggil apa, perkara-perkara yang berkait dengan rijal. Oleh kerana itu penilaian beliau penting. Dalam Tarikh Al-Kabir, Al-Imam Bukhari kata, kalau saya nak sebutkan satu persatu tentang cerita yang ada dalam kitab ni, saya akan sebutkan dengan detail. Tapi disebabkan kerana takut panjang dan malal, takut orang malas nak baca, maka saya ringkaskan. Maksudnya tak semua dia masukkan. Kalau dia masukkan semua, kitab tu tak habis. Dia akan tulis semua cerita tentang rijal-rijal yang ada dalam kitab tersebut. Semua dia kenal. Macam tu sekali. Jadi otak mereka ni macam lebih pada komputer lagi. Komputer pun tak boleh nak isti'ab macam mereka lakukan. Yang diletakkan oleh Allah kepada para a'immah ini. Baik, wa an yanqula amman ay an syekhihi faman fawqahu mimman 'urifa lil mudallisi sama'u minhu. Jadi di sini fi nusqatin ba'da qawlihi lil mudallisi wa huwa qalil wa huwa fa'ilu lit tadlis. Dalam tu tulis apa? Betul. Betul. Tamam. Jadi dalam kitab ni fawqahu saya sebut mimman 'urifa lil mudallisi sama'u minhu. Kerana sebahagian nuskhah fawqahu mimman 'urifa lil mudallisi, mudallis siapa? Wa huwa fa'ilu tadlis, liqa'uhu sama'un minhu. Nampak tak? Ada pen? Oh, itu dia tambah dua tu no. Dan sebahagian riwayat lagi tidak ada sama'. Dia tulis macam ni je. Mimman 'urifa lil mudallis wa huwa fa'ilu tadlis liqa'uhu. Itu saja. Dia tak ada sama'u minhu. Karena kalau liqa'uhu sama'u minhu pening. Baca ni mana tahu apa makna dia ni. Jadi ada dua riwayat. Satu kita sebut mimman 'urifa lil mudallisi sama'u minhu. Maksudnya yang diketahui bahawa mudallis tersebut, yakni fa'il tadlis yang melakukan tadlis tadi, pernah mendengar daripada rawi tersebut, daripada gurunya ataupun guru kepada gurunya ataupun mimman fawqah. Dalam riwayat yang lain dalam sebahagian kitab dalam nuskhah disebut lil mudallisi mimman 'urifa lil mudallis, lepas tu wa huwa fa'ilu lit tadlis liqa'uhu terus. Maksudnya diketahui kata dia pernah bertemu, bukan sama, pernah bertemu saja.
Amma, tengok di bawah nota kaki. Nota kaki kena baca juga sebab nota kaki pun tulisan Syekh Hasan Mash'ar. Amma idza rawa, yani huwa amman asarahu wa lam yu'raf lahu sama'u minhu fa huwa al-mursalul qafi. Ingat tak? Dibezakan, kalau kata dia pernah dengar daripada rawi tersebut, pernah dengar satu dua hadis, kemudian dia gunakan an, bila cek balik rupanya digugurkan, ditadliskan syuyukh, ni isqatu syekh, dia gugurkan gurunya ataupun menyambung terus dengan guru kepada gurunya, dan dia pernah dengar daripada guru tersebut, pernah dengar. Bila pernah dengar, maka hadis ini dipanggil tadlis. Tapi kalau dia tak pernah dengar, lam yu'raf lahu sama', lepas tu dia sambung terus dengan guru tersebut, dia dipanggil apa hadis tu? Mursal qafi. Dia panggil hadis mursal qafi. Ini dia apa ni, orang panggil apa, farqun daqiq di antara mursal qafi dengan tadlis. Kama yuqadhu minan nuqbati wa ghairiha. Wa bihadza yufraqu aw yufarriqu bainahuma. Dengan sebab tu boleh dibezakan di antara mursal qafi dengan hadis tadlis suqut syekh. Itu perbezaan dia. Kalau sama ada dia sama', dia pernah mengambil sama' dengan rajul tersebut, rawi tadi, ataupun dia tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, maka hadis itu jadi mursal khafi. Boleh? Bilafdhin muhimin lis-sama', dengan lafaz yang muhim lis-sama'. Jadi orang jadi waham sama ada dengar ataupun tidak. Wala yaqtadihi, dan tidak mesti mendengar. Mithlu an, yani wala yaqtadi as-sama' an fulan wa anna bitaskin, wa an bitaskin huna lilwaqf wa asluha at-tashdid. Asalnya wa anna, tapi disebabkan kerana darurah syariah maka disukunkan. Mithlu anna fulan atau inna fulan, inna fulanan, wa mithluhuma qala fulan. Begitu juga yang sama dengan an fulan dengan anna fulan adalah qala fulan. Qala fulan pun sama saja. Faham? Fa in lam yu'asir al-mudallisu wa huwa fa'ilu at-tadlis al-marwi anhu al-marwi anhu. Kalau in lam yu'asir al-mudallis wa huwa fa'ilu tadlis, kalau mudallis tadi tidak muasarah dengan al-marwiya anhu, dengan yang dia riwayatkan daripadanya, fala yusamma tadlisan 'ala al-mashhur. Kalau dia tidak muasarah, tidak sezaman dengan orang yang dia tadliskan tersebut, maka ini tak dipanggil tadlis. Wa 'ala muqabilih. Jadi tak juga dipanggil kepada yang muqabilnya dengan tadlis. Fa tadlis an yuhadditha ar-rajulu 'amman lam yasma' minhu bilafzi ghairi sarihin fi as-sama'. Jadi tadlis ini adalah seorang rajul ataupun rawi tersebut mentahdiskan hadis daripada yang seorang yang dia tidak dengar daripadanya dengan lafaz ghairi sarih. Ghairi sarih fi as-sama', jadi guna an ataupun adna. Qala Ibn Abdul Barr wa 'ala hadha ay wa 'ala kalam muqabil al-mashhur, wa 'ala muqabilih, yani 'ala al-mashhur, ini muqabil al-mashhur. Boleh tahu? Jadi fala yusamma tadlisan 'ala al-mashhur, mashhur di sisi para muhaddithin. Jadi apa ni, kalau tidak muasarah maka itu tidak dipanggil sebagai tadlis. Tidak dipanggil tadlis. Wa 'ala muqabil al-mashhur, yang muqabil dengan mashhur, fatadlis an yuhaddits ar-rajul 'amman lam yasma' minhu bilafdhin ghairi sarih bis sama'. Jadi seorang meriwayatkan hadis daripada seorang yang dia tidak dengar hadis daripada orang tadi, rawi tersebut dengan lafaz yang tidak sahih. Jadi kata Imam Ibn Abdul Barr, wa 'ala hadha, yani wa 'ala kalami muqabil al-mashhur, fama salima min at-tadlis la malikun wala ghairuh. Jadi kalau macam tu, tidak selamatlah daripada tadlis ni sama ada Imam Malik dan lebih lagi pada orang lain. Faham? Imam Malik pun tak terlepas daripada tadlis kalau begitu. Karena kalau kita meriwayatkan hadis dengan seorang yang dia tidak mendengar daripadanya dengan lafaz ghairu sharih, karena Imam Malik juga meriwayatkan sedemikian, balaghani fulan, kerana dia tidak mendengar daripada tu, dia ambil cuma dengan riwayat dan dia tak sebut pun.
Kata saya sezaman dengan dia, cuma dia sebut an, balaghani kaza. Maka kata beliau, kalau begitu tak selamatlah siapa pun, hatta Imam Malik sekalipun, daripada tadlis. Wa hukmuhu adamu qabulil mudallasi fihi. Nah, mudallas, jadi hukumnya tidak diterima hadis yang ditadliskan tersebut. Lakin idza sarraha al-mudallisu al-ma'ruf bitadlis bima yaqtadi al-ittisala ka'an yaqula sami'tu aw haddathana aw akhbarana wa kana thiqatan qubila marwiyuhu. Tamam? Tetapi kalau mudallis tersebut yang ma'ruf dengan tadlis, dia ma'ruf dengan tadlis, kemudian dia sarahkan dengan lafaz yang menunjukkan kepada ittisal, lepas tu dia sebut haddathana, sami'tu, akhbarana, dan rawi tersebut thiqah. Jadi sebab tu kita katakan di sini tidak lazim kalau kata mudallis maka dia tidak thiqah. Tak, thiqah juga mungkin dia tadlis. Maka diterima marwi, dia terima periwayatannya. Jadi kalau diguna dengan lafaz yang sarih maka diterima. Kalau digunakan dengan lafaz yang tidak sarih maka tidak diterima sebagai sanad yang sama'i. Yang tidak diterima sebagai sanad yang sama'i. Boleh? Wa an-naw'u tsani min naw'ai tadlis. Jadi di antara naw' yang kedua daripada dua jenis tadlis adalah tadlisus syuyukh. Jadi tadlis al-isqat. Ini tadlis asy-syuyukh, wa huwa an yusammiya syaykhahu alladhi sami'a minhu bighairi ismihi al-ma'ruf aw yasifahu bima lam yashtahir bihi min kunyatin aw laqabin aw nisbati ila baladin aw qabilatin li ajli an tas'uba ala ghairihi at-tariqa. Jadi yang ketiga ni, yang kedua ni jenis tadlisus syuyukh, iaitu dia menamakan syekhnya yang dia mengambil dengan syekh tersebut dengan nama yang orang tak pernah dengar. Jadi dia seorang yang pernah dengar. Jadi untuk apa? Untuk bagi gharabah, bagi jadi gharib sikit. Dia ambil pada siapa ni? Syekh mana ni? Tak pernah dengar ni. Pada syekh tu ma'ruf. Jadi syekh tu orang tak pernah panggil Nuruddin. Syekh tu orang panggil semua Syihabuddin contohnya. Maka dia tukar jadi Nuruddin. Orang bakal cari siapa dia pula Nuruddin ni? Syekh mana ni? Tak ada lah syekh. Syekh saya pergi mengaji dengan dia. Padahal semua orang pergi mengaji dengan syekh. Tapi dia guna dengan lafaz ataupun digunakan kunyah yang lain, diletakkan kepada syekh tersebut. Ataupun dia sifatkan dengan sifat yang tidak masyhur kepada guru tersebut. Sama ada dengan nisbah kepada balad. Contoh syekh itu daripada Mesir, digelar dengan Al-Misri contohnya secara umum. Tak, dia tak sebut dengan Misri, sebut Al-Manufi. Syekh itu daripada Manufiyah. Syabromalisi, daripada Syabromalisi. Orang berkata, siapa dia syekh ni? Orang baru kan? Dah, rupanya syekh yang sama juga, Al-Misri tadi lah. Tapi syekh tukar pun nama kampung lagi dalam lagi. Lagi nama jalan, lagi dia pun nama jalan. Ni syarih apa ni? Abu Hayyan Tauhidi. Tauhidi ni ambil pada nisbah mana, rupanya daripada jalan ni. Syarih Abu Hayyan Tauhidi dia pun nama Tauhidi. Nampak jauh Wahabi. Baik. Boleh? Tujuan dia untuk apa? Li ajli an tas'uba ala ghairihi at-tariqa. Tujuan dia adalah untuk menyusahkan orang untuk sampai kepada jalan yang dia temui. Itu tujuannya. Nak bagi orang jadi tahayyur. Abang dia pelik daripada orang. Khalif tu'raf. Bagi orang lain-lain jadi pelik-pelik lagi, insya-Allah terkenal cepat. Macam orang zaman lah, dia buat kerja bodoh banyak kan. TikTok lah apa, makcik-makcik pun semua bukan benar lagi. Kita tengok pun jadi meloyak tengok. Yang budak Mesir buat cukup lah. Masa ada orang nak buat tu. Dia nak buat kot Star lah. Kalau jumpa dia tendang dia jatuh. Ni kita ni suka buat benda-benda yang menjatuhkan muruah kita, lagi cepat terkenal. Dan ni orang zaman YouTube ni dia suka, kalau viewer dia banyak, dapat duit sekarang ni. Artis pun semua sekarang jadi YouTuber semua. Daripada berlakon dalam YouTube dapat duit. Ya, lebih daripada berapa juta orang tengok, dia akan dapat duit masuk. Tapi duit ambil pada mana, Allahu a'lam. Seorang dapat duit saja, tapi duit ambil pada mana?
YouTube ambil pada mana duit? Daripada iklan. Tahu? Iklan tu iklan apa? Tak tahu iklan. Iklan arak kat negara mana ke? Itu dapat duit kat kita. Jadi benda syubhah banyak pada zaman sekarang. Wasani, bila duit tu dapat nak buat macam mana Ustaz? Takkan nak bagi balik kot. Kita buat tu dapat buat macam mana Ustaz? Buat jamban. Dapat duit 53,000 ni Ustaz. Buat jamban. Buat jamban, buat jalan, buat kolah masjid. Buat yang untuk kegunaan awam. Jalan tu nanti insya-Allah akan aksiden banyak. Jamban tu pula kalau duduk mesti tergelenceh. Pecah pokok-pokok. Dah boleh buat dengan. Baik. Wasani bihasf al-ya'i lid-darurati huwa annahu la yusqit. Tsani betulnya ada ya. Tapi dibuang ya tadi lid-darurah. Jadi wasani la yusqituhu lakin yasif. Yang tsani ni dia tidak gugurkan syekhnya tapi dia mensifatkan syekhnya awsafahu bima bihi la yan'arif. Nah, dia mensifatkan gurunya dengan sifat yang tidak dikenali. Tamam? Jadi la yusqituhu ay la yusqitu syaiqah alladhi haddathahu bil hadis bal yadhkuruh. Dia tidak gugurkan, bahkan dia sebutkan gurunya, walakin yasifahu. Walakin yasif awsafahu ay yadhkur awsaf asy-syaikh bima ay bisyai' alladhi bihi ay bidzalika asy-syai' la yan'arif ay la yashtahiru bihi asy-syaikh la yushtaharu bihi asy-syaikh. Iaitu dengan sifat yang tidak masyhur syekh tadi dengan sifat tadi. Misaluhu qawlu Abi Bakr bin Mujahid qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdillah. Siapa dia Abdullah ibnu Abi Abdillah ni? Ni orang pun Abdullah ibnu Abi Abdillah. Siapa dia ni? Yuridu bihi Abdullah ibnu Abi Dawud As-Sijistani. Jadi dia maksudkan tadi adalah Abdullah ibni Abi Dawud As-Sijistani, anak kepada Imam Abi Dawud. Tapi nak bagi orang tak ni, maka sebut Abdullah ibnu Abi Abdillah. Yalah, Abi Abdillah tu Abi Dawud tu lah. Kerana dia bapa kepada Abdullah, maka dia kata Abu Abdillah. Faham? Muhammad ibnu Abi Muhammad. Yalah, pak dia lah, pak Muhammad tu lah. Muhammad bin bapa kepada Muhammad. Memang. Bin dengan siapa lagi? Bin dengan kurang. Dia nampak tak? Jadi orang pun, siapa dia pula Abi Muhammad ni? Adakah orang lain? Pada Imam Abi Dawud terkenal dengan Abu Dawud. Jadi dia buat bagi jadi tadlis. Walau qala an-nazimu. Baik, kalau kata nazim menyebut di sini, kata ini dipanggil ta'qib kepada matan. Jadi kata Imam Hasan Masyar, kalaulah nazim menyebut wasani lam yusqithu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yu'rafu lakana sawaban. Jadi guna wasani, tak perlu gugurkan ya tu. Lam yusqit wasani lam yusqithu lakin yasifu. Tamam? Jadi tetap dikekalkan ya. Awsafahu bima bihi la yu'rafu lakana sawaba. Kenapa sawaba? Fa inna la yan'arif la yu'rafu lughatan. Karena perkataan la yan'arif ini tidak dikenal dalam lughah. Tak ada perkataan la yan'arif. Yang ada la yu'raf, la ya'rifu. Tamam? Jadi maka kata beliau kena ditukar kalau kata sebaiknya begitu. Cuba tengok masyayikh, dia hanya akan ta'qib perkara tersebut di dalam syarahnya. Dia tak ubah apa yang telah ditulis oleh pengarang yang asal. Itu adabnya yang kita kena ambil perhatian. Jadi kita berkata tulis kata yang ni salah ni. Lepas tu duk kutuk pengarang saya. Tak, tulis di bawah. Dia ta'qib, letak komentar. Sila, tidak ada masalah. Ilmu dihidup dengan tu. Baik, apa hukum tadlis? Wa hukmu tadlis syuyukhi yakhtalifu bihasabi al-gharad al-hamil alaih. Jadi hukum tadlis syuyukh berbeza mengikut kepada gharad, tujuan kenapa orang tadi buat tadlis. Fa in kana li dha'fi syaikh al-marwi anhu fayubdiluhu hatta la tadhhar
riwayatuhu 'anil du'afa fal hurmatu litadammunihi al-ghish wal qiyanah. Tamam? Kalau dia buat tadi dengan kerana syekh tadi dhaif dan dia tukarkan sehingga orang tidak tahu kata dia meriwayatkan daripada du'afa, rajul yang dhaif, maka hukumnya adalah haram kerana termasuk dalam penipuan dan juga khianat. Wala yuqbal khabaruhu wa in kana li sighari sinni 'anil mudallis hatta syarakahu fil akhdhi anhu man huwa dunahu fal karaha. Dan yang kedua, dia takut orang tidak terima. Wala yuqbal khabaru tadi, kalau kata dengan sebab diriwayatkan tadi kerana rajul tadi dhaif, maka dia tukar, nak bagi orang tak kenal. Baik, yang kedua, wa in kana li sighari sinni, kalau rawi tersebut kerana umurnya muda, daripada mudallis, yakni fa'ilu tadlis, hatta syarakahu fil aqzi anhu man huwa dunah. Jadi nanti orang akan kata dia akan bersama dengan apa? Dia bersama dengan orang yang rendah, ambil dengan orang yang rendah pada waktu tersebut. Maka dia pun tadliskan syekh dia, sebutkan nama guru tadi dengan nama yang tak dikenal, sehingga orang tak tahu, kata oh dia rupanya dia tu muda pada dia lagi. Nah, padahal itu sebenarnya satu kemuliaan. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa tidak akan dianggap seorang tua alim sebagaimana dia tidak mengambil daripada orang yang lebih tua daripadanya dan orang yang lebih muda daripadanya dan orang yang seumpamanya. Kalau tak buat macam tu, maka dia tidak dianggap sebagai alim. Syuyukh kita macam tu, para masyayikh kita macam tu. Yang mereka ada, mereka riwayatkan. Yang tidak ada, kerana mereka minta pula kepada kita riwayat tersebut. Baik, hatta syarakahu fil aqdi anhu man huwa dunah fal karah, maka hukumnya makruh. Wala yuqbal li'annahu riwayatu majhulin illa idza urifa man ruwiya anhu, dan tidak diterima kerana dia dikira sebagai riwayat majhul, melainkan kalau diketahui daripada siapa yang dia telah mengambil riwayat tersebut. Tamam? Wa ma yuqalif thiqatun fihi al-mala فالشاذ والمقلوب قسمان تلا والله أعلم بالصواب. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Pensel tak pensel? Pensel? Jadi tadlis yang pertama atau tadlis syuyukh ni makruh jiddan, kata al-Imam Badruddin Hasani, zammahu aktsarul ulama. Jadi ada tafsir lagi dalam masalah tersebut. Baik, wallahu a'lam.